السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهدي إلى صراطك المستقيم. صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم نور بالكتاب بصري وأطلق بلساني واشرح به صدري واستعمل به جسدي بحولك قوتك فإنه لا حول ولا قوة إلا بك. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Amma ba'du. Alhamdulillah, kitab Musalli muka surat 80 Rumi, Jawi muka surat 35. 1 2 3 14. Muka surat 35, 14 daripada atas. Jawi, Rumi muka surat 80. Muka surat 35, 14 daripada atas. Jawi muka surat 80. Cuma kita berhenti dekat berkaitan dengan hukum ataupun ancaman orang tinggal semayang dan tanggungjawab orang yang berkuasa. Kita masuk tanggungjawab muka surat 78 tu, tanggungjawab orang yang berkuasa. Dan kita dah bahas orang yang berkuasa tu mak bapak, berkuasa dekat anak dia. Dan untuk malam ni kita bahas orang yang berkuasa iaitu pemerintah, kerajaan pula. Sebelum ni mak bapak dah lepas dah, minggu lepas. Sebab orang berkuasa juga, mak dan ayah ni orang berkuasa, tapi berkuasa dekat anak dia je. Dia tak berkuasa dekat anak jiran, anak dia je. Untuk malam ni tanggungjawab orang yang berkuasa dengan masuk pemerintah. Muka surat 80. Cuma kalau tengok pada dia punya berhenti tu, kalau saya dobek dulu, dia bukan berhenti kat situ. Kan yang Rumi tu dia ada tulis hukum bagi orang yang luput sembahyang. Lepas tu manakala luput akan dia sembahyang tu kan. Tapi kalau saya dobek dulu, tempat stesen dia bukan situ. Stesen dia dekat muka surat 79 dan sehingga. Mana dan sehingga? Tu saya baca balik bawah sekali muka surat 79 tu. Kalau yang Jawi tak ada masalah. Jawi dia tak ada titik, tak ada apa, tak ada masalah. Ini yang Rumi ni. Maka menafikan iman daripada orang yang berkasih dengan orang yang menyalahi bagi Allah dan Rasulnya, jikalau ada mereka itu orang yang terlebih hampir daripada segala keluarganya. Berhenti kat situ. Berhenti kat situ. Dan sehingga tu, itulah sebenarnya apa dipanggil perenggan lain ataupun cerita lain. Kalau nak tulis kat situ, orang yang hukum orang bagi orang yang luput sembahyang bermula tu dekat dan sehingga muka surat 9 kat situ mulanya. Dan sehingga barang yang dimaafkan tu adalah cerita lain. Jadi kitab kita ni setelah dirumikan oleh Ustazah Nuraini Abu ni, dia memilih untuk mula dekat manakala. Tapi kami ngaji dulu bukan mula dekat manakala, dia mula dekat dan sehingga. Dan sehingga dah sikit lah, benda kecil je. Jadi saya nak baca dan sehingga lah. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala. Dan sehingga barang yang dimaafkan bagi orang awam. Sembahyang, penting-pentingnya sembahyang cerita ni, sehingga kan ada perkara yang dimaafkan bagi orang awam. Macam mana orang awam dimaafkan kalau tak sembahyang? Kalau tak sembahyang, yang lalai, yang terkelam ia. Yang lalai, yang terkelam ia. Terkelam, tidur, ataupun yang lalai, yang tak perasan, tahu-tahu je dah habis waktu, maknanya dia tak sembahyang lah. Orang yang tinggal sembahyang kerana lalai. Lalai ni boleh kita kata tak perasan, tak teringat, lalai lah tu. Sebab kalau sebut lalai dari satu segi, salah. Lalai itu salah kan? Dari segi tasawufnya lalai itu salah. Tak boleh kita lalai, kita tak boleh lalai kan? Tapi maksud lalai ni bukan lalai yang salah.
lalai yang tak salah. Jadi apa lalai tak salah? Tak sedar, tak perasan. Waktu dah habis. Alamak, aku tak semayang dalam waktu. Itu masuk lalai. Yang terkelam. Yang terkelam tu tertidur. Tak sedar. Boleh juga. Dan ada cetakan kitab musalli cetakan lain, dia bukan terkelam, tenggelam. Atau cetakan lain. Cetakan kita terkelam. Cetakan Rumi terkelam. Cetakan Jawi saya terkelam. Jawi saya dah hancur lebur lah. Siapa dia Jawi? Baru buku-buku biasa lah. Kalau jenis ambil sebulan sekali, seminggu sekali, itu baru lagi lah. Saya dah hancur lebur lah. Dah hilang kulit dah. Cetakan lain dia tulis tenggelam. Cetakan kita tulis terkelam. Lebih kurang aja. Maksudnya tenggelam di dalam lalai, tenggelam di dalam tidurnya, boleh cakap. Terkelam di dalam lalai, boleh cakap. Lebih kurang. Okey. Terkelam di dalam lalainya, dengan maksud lalai tadi tak sengaja, tahu-tahu waktu dah habis tak semayang. Okey. Macam mana dia kata sini dimaaf tu? Ujung permulaan ayat tu dimaaf. Sebab tu saya kata mula tu dekat muka surat 79. Dia bukan mula kat 80. Tempat titik tu tak cantik, betul tak? Jadi lepas tu kata ni dan sehingga barang yang dimaafkan, itu duduk kat lain. Lepas tu kalau boleh pindahkan dekat muka surat 80. Kan, pindah kat situ, potong kat situ, titiknya dekat daripada segala keluarganya, titik kat situ. Dan sehingga barang yang dimaafkan tadi tu, maaf apa? Maaf bagi orang awam yang lalai. Sebab bagi orang yang bukan awam, lalai itu berdosa. Para wali lalai satu saat, tak ingat Allah, astagfirullahalazim, berdosa sembahyang berapa ratus rakaat, minta ampun, menangis-nangis macam dosa besar. Lalai tak ingat Allah je. Orang awam memang hidup dia tak pernah ingat Allah pun, ingat masa sembahyang, masa lillahi ta'ala, macam tu je. Lepas tu lalai. Jadi dari segi orang awam dimaaf dengan lalai. Lalai apa ni? Lalai dengan lalai dia menyebabkan tertinggal sembahyang, tak sembahyang. Bahasa lain terleka, tak sedar, bahasa lembut sikit tu. Bahasa kasarnya terlalai. Dimaafkan. Okey, manakala luput akan dia sembahyang, maksudnya dah tak boleh sembahyang dah waktu tu, maksudnya dah habis waktu dah, tak sembahyang, luput dah waktu. Okey, dimaaf. Macam mana? Bila dimaaf, hendaklah diqadakkan segera. Ni kena dobit. Hendaklah tu masuk sunat. Hendaklah diqadakkan segera tu masuk sunat qadak segera. Kemudian taubat. Lepas qadak, sunat qadak segera. Bila kita kata sunat qadak segera, boleh tak kalau tak nak qadak lagi? Boleh lah. Sebab tu nama sunat qadak segera. Bila dia terleka, terlalai sehingga keluar waktu, boleh kita masuk lagi. Tertidur, boleh juga. Tidur, yang kelam tadi, terkelam tidur. Kemudian tak semayang, keluar waktu, subuh ke, bangun pukul 9, pukul 8, Zuhur sedar pukul 5, Asar tersedar pukul 8, macam itulah. Isyak ingat dah semayang, sekali tak semayang, sedar-sedar masa subuh. Tapi bukan sengaja, terlalai, orang awam. Okay? Sedangkan orang bukan orang awam, kita dah sebut sebelum ni, menunggu-nunggu untuk semayang seterusnya. Habis semayang maghrib, tertunggu-tunggu nak semayang isyak. Habis semayang isyak, tertunggu-tunggu nak semayang subuh. Memang tak akan lalai lah. Itu bukan awam. Kita orang awam. Jadi bila tak sedar macam tu, maka disunatkan bersegera. Kalau subuh tu pukul 8 bangun, sunat qadak pukul 8 juga. Sebab apa sunat? Sebab dia tinggal tadi tu tak sengaja, terleka, tak sengaja. Maka bukan dia nak tinggal, dia tak nak tinggal, tapi entah macam mana tertinggal juga tanpa disedari. Maka sunat pukul apa sedar? Pukul 8. Sunat semayang pukul 8 pagi. Qadak. Kalau Zuhur sedar pukul 5.30 petang, sunat qadak 5.30 petang juga. Segera. Kalau nak qadak esok, tak ada masalah, tapi rugi pahala sunat. Nak qadak tahun depan, tak ada masalah, dengan syarat pastikan jangan mati lagi. Sebab wajib qadak kan. Wajib qadak kan? Tapi cuma adakah wajib qadak segera? Tak wajib, sunat. Yang wajib qadak segera sekejap lagi. Jadi. Dan lepas tu, lepas qadak, taubat. Walaupun dia tinggal tu tak sengaja, taubat tu tak kena taubat.
makna kita dapat faham kat sini, taubat tak semestinya berdosa. Sebab tinggal tanpa disengaja tak berdosa. Jadi kita dapat faham taubat ni bukan sebab berdosa sahaja. Kalau sebab tu Nabi taubat, Nabi istighfar, minta ampun, taubat lah tu sampai 70 kali sehari. Jadi kalau macam tu, taubat ni bukan maksud berdosa baru taubat. Taubat, aku tak buat dosa. Tak. Taubat bukan kerana berdosa. Taubat kerana kita ni hamba yang lemah. Kalaulah tak berdosa pun sunat atau kena taubat, kalau buat dosa min babil aula, lebih-lebih lagi lah kena taubat. Jadi kerana tu lepas tu taubat. Dan taubat tu pun hukumnya sunat. Sebab apa sunat? Sebab dia tinggal tadi tak sengaja. Ya. Taubat ia kembali daripada umpama yang demikian itu. Maksud taubat supaya dengan taubat tu tak berulang balik. Tak berulang yang tak sengaja ni. Bukan yang sengaja, tak berulang yang kejadian yang tidak disengajai. Kerana mungkin ada syaitan duk kacau kat situ. Nabi SAW pernah balik peperangan ramai-ramai, tak sempat nak sampai rumah, tidur di tengah jalan. Maksud di tengah jalan tu di dalam perjalanan. Waktu tu hampir subuh lah, kita kata pukul 3 ke 4 pagi lah kalau kita kata sekarang. Kemudian semua bakat tidur, sedar-sedar dah cekah. Mungkin kita kata 7.30, 8 lah, baru sedar. Nabi pun kata tak boleh kita duduk sini kerana tempat ini telah dikuasai oleh syaitan. Kita pergi sana nanti baru kita qada kat sana, kita sembahyang kat sana. Perjalanan tu mungkin makan masa sejam ke gitu. Kerana itulah jika meninggalkan sembahyang tanpa sengaja tak wajib qada segera. Sebab Nabi pun tunjukkan nanti qada nanti. Kerana tinggal tu tak sengaja. Dan tempat itu telah dikuasai oleh syaitan. Jadi bila gitu, kenapa syaitan suka sangat kita ni? Kata taubat, tapi tak wajib, sunat taubat. Okay. Adapun yang mensia-siakan dia, maka tiada jalan sekali. Maka tiada jalan sekali. Maka betapa kalau yang mensia-siakan ni, yang ditinggal dengan sengaja pula, maka betapa dan jikalau ada ia keluarkan sembahyang daripada waktu, maksudnya yang waktu yang lain, habis waktu, bukan macam ni. Maka betapa kalau maka betapa dan jikalau ada ia keluarkan sembahyang, dia keluarkan sembahyang daripada waktu. Koma dekat situ. Daripada waktu. Maksud keluarkan sembahyang daripada waktu tu lah, waktu tu. Sengaja. Yang ni sengaja, mensia-siakan dia sengaja. Sengaja keluarkan sembahyang daripada waktu. Habis waktu tak sembahyang dengan sengaja. Okey? Yang lain daripada ketidurannya. Betul. Yang lain daripada ketidurannya, selain daripada tidur. Maka kiaskanlah, tertidur, tak sedar, terleka, tak ingat, bukan sengaja. Itulah termasuk tidur. Maknanya yang sengaja ni, yang bukan sebab uzur, sebab terlupa tadi, dosa yang amat besar. Dosanya besar. Dan ada ia bersegera mengqada akan dia sekalipun. Bagi orang yang meninggalkan sembahyang dengan sengaja, dia wajib qada segera. Kalau dia tak qada segera, dia berdosa. Dan dosanya setiap saat sehingga dia qada. Nampak beza tadi? Dua-dua tinggal sembahyang. Yang ni tinggal sembahyang, terleka, terlalai, tak sengaja. Bukan dia nak tinggal, tapi tiba-tiba entah macam mana tertinggal juga, habis waktu. Maka tak wajib qada segera. Kalau qada segera dapat pahala sunat. Tak qada segera pun tak apa. Jangan qada sebelum mati. Nak cerita gitu. Nak tunggu, nak tangguh pun tak apa. Ya? Sebab dia tinggal tu tak sengaja. Tapi kalau dia tinggal dengan sengaja, wajib qada segera. Kalau bangun pukul 8, wajib qada pukul 8 pagi. Kalau dia tinggal dengan sengaja, dia dah pukul 6.30, ada celak mata, sikit lagi lah dia kata 6.45, 15 minit tu, boleh 15 minit, apa sikit lah, boleh jaga. Tak jaga pukul 8, wajib qada pukul 8. Kalau dia qada pukul 12, pukul 1, dekat-dekat nak sembahyang Zuhur, nanti alang-alang nak sembahyang Zuhur, sembahyang sekali dengan jamak sekali dengan subuh, setiap saat tu berdosa. Kerana wajib dia bersegera. Di kat situ lah. Jadi orang tinggal sembahyang dengan sengaja, wajib bersegera. Orang tinggal sembahyang tak sengaja, tak wajib segera, sunat je bersegera. Sebab tu bila musim-musim puasa kan, musim ada tarawih, selalu dia pesan-pesan, kita solat tarawih, yang wajib segera, yang dulu-dulu masa muda-muda tu ada qada ke tak? Jadi macam tak cerdik.
Yang wajib, yang berdosa sentiasa setiap saat ni tak nak ada buat, tapi tarawih buat. Betul ada orang marah balik, tak nak pergi solat tarawih lah tu. Bukan nak bagi tahu tak cerdik, dosa duk tambah ni. Kenapa duduk, ataupun kalau dia hutang kan, hutang ada ni, tak settle lagi hutang ni, kenapa duk bagi sedekah kat orang? Tak boleh, orang miskin kita kena bagi sedekah. Bagi sedekah. Hutang orang melampak yang wajib ni. Macam tu lah, kita pun pesan kat dia, tak cerdik yang ni. Kau ada hutang, kalau kau bayar sikit-sikit yang kau duk bagi sedekah tu, silap-silap tak lama lagi habis hutang tu. Tak nak bagi orang sedekah tu, dengki je tu, dia tak ada duit. Gitu pula. Bukan dengki, kau buat kerja tak cerdik. Tak cerdik tu. Macam tu lah. Kesian orang yang ada tinggal sembahyang dulu, tiba sembahyang tarawih. Sebab sembahyang tarawih ni tahulah penat. Kalau buat 20 satu bulan 600 rakaat. Kalau buat 20, kalau buat 8, 20 kali 8, 100 nak 30 kali 8, 8 kali 3, macam mana? 240. 240 banyak tu. Kalau subuh tu berapa banyak dapat tu? Tak, itu wajib subuh dulu. Kesian lah. Sebab tu kita kena cerdik dalam beramal, dalam beragama kena cerdik. Nak sedekah kena cerdik, nak sembahyang kena cerdik, nak beramal kena cerdik. Dia tak boleh main buat, yalah janji buat benda baik, bukan benda jahat pun, tak boleh. Bimbang takut tadi lah, rugi. Kalau mati dia berhutang tu. Dan sedekah dia tadi tak dapat cover pun hutang dia tadi. Tetap orang tu akan tuntut hutang dekat akhirat. Sedekah yang dia sedekah tadi, yang sebab sedekah tanpa bayar hutang tadi, tak dapat tolong pun. Sunat, solat sunat tak dapat tolong pun. Yang fardu. Adalah riwayat mengatakan 70 sunat 1 fardu, lagi rugi. Baik qada fardu tu sekali. Memang rugi. Sebab itulah dosa yang sangat besar, dan bersegera mengqada setiap saat dia dosa. Selagi tak qada. Dan tiada sebelum tu, lepas pada tu wajib taubat. Lepas pada tu wajib taubat. Lepas tu jangan lupa wajib taubat. Jadi kat sini tengok maka betapa dan jikalau ada ia keluarkan sembahyang daripada waktu dengan sengaja, yang lain daripada ketiduran, bukan sebab uzur terlupa, bukan, sengaja, dosa yang amat besar, dan ada ia bersegera mengqada akan dia sekalipun. Dengan dia qada segera pun berdosa lagi, ataupun dengan dia qada segera masih lagi berdosa. Ramai orang salah faham. Bila tinggal sembahyang, lepas qada tinggal dengan sengaja. Bila qada, okey, selesai. Tak selesai. Maksudnya berdosa juga. Bila seorang tu tinggal sembahyang, dia berhutang dia berhutang dua perkara. Yang pertama berhutang sembahyang sebab dia tinggal, maka kena bayar sembahyang. Yang kedua, dia telah melanggar perintah Allah. Jadi dua. Jadi bila dia buat dua masalah, dua dosa, dua perkara dia buat, dia pun qada. Selesai baru satu lagi. Dah qada tu automatik lah, kira selesai. Tak. Masa meninggalkan sembahyang je terus dua salah dekat dua pihak. Dua perkara, bukan dua pihak, dua. Yang pertama salah kerana meninggalkan sembahyang. Okey, kena ganti. Dia pun ganti. Satu lagi, dia bersalah pada Allah, sebab tu wajib taubat. Macam tu juga dia ambil barang orang, kemudian diganti dan dia minta maaf dekat orang tu. Selesai? Tak selesai. Ketika dia ambil barang orang tu, dia salah kat tiga pihak. Pertama, dia salah ambil orang punya. Yang kedua, dia salah kat tuan punya barang. Yang ketiga, salah kat Allah. Allah kata jangan ambil barang orang. Dia pun bagi balik barang orang. Selesai satu. Dia pun minta maaf dekat tuan. Selesai dua. Yang ketiga. Sebab tu kena taubat juga. Dengan bayar hutang, atau bukan bayar hutang, dengan pulangkan balik barang orang dan minta maaf, tetap juga masih lagi berdosa. Berdosa dekat Allah, tak berdosa dekat Tuhan dia lah. Sebab tu dekat kita berdosa dengan Tuhan dia, kita dah settle dengan dia, tak berdosa dengan Tuhan, tapi berdosa dengan Allah. Jadi macam mana nak settle dengan Allah? Taubat. Sebab tu asyik ada taubat. Taubat tu juga wajib, bukan sunat. Kalau dia tak ada buat apa-apa, sunat taubat. Tapi kalau dia ada buat melanggar perintah, wajib taubat. Mana nak buang tu? Kata guna taubat. Taubat pula sempurnakan rukun taubat yang 5. Bukan aku taubat dah, bukan. Sempurnakan rukun taubat yang 5. Menyesal, tak nak buat dah, tak nak ulangi.
berasa jijik dengan dosa tu, 5 rukun taubat. Kena ngaji bab tasawuf tu, 5 rukun taubat. Selesai 5 rukun taubat, selesai satu. Bukannya sekadar selesaikan dah qada, okey, dah bayar hutang, dah minta maaf, okey, akhir dah kosong-kosong. Memang kosong-kosong dengan dia. Dengan Allah belum lagi kosong-kosong. Dengan Allah kena taubat. Betul kena taubat. Jadi kadang-kadang orang bila dia bayar, dia rasa lega. Tak lega lah. Tak lega. Jadi walaupun dia segera qada sebab dia tinggal sembahyang dengan sengaja, tetap juga hutang dah habis lah. Hutang tak ada, hutang sembahyang, tapi dosa tetap berdosa. Habis macam mana nak buang dosa, nak settlekan dosa tu? Taubat. Sempurnakan 5 rukun taubat. Dan tiada uzurkan, membimbangkan dengan dunia ini. Apa maksud uzur-uzur tu? Yang kata tak sengaja, tak, yang dimaafkan lah, tinggal tapi yang dimaafkan. Uzur. Apa maksud uzur? Tentang dunia yang lain daripada sembahyang, melainkan kerana ketiduran atau lupa juga, maka hanyalah macam kalau sekarang ni tu aja. Masa dulu maka hanyalah, masa sekarang apa dia? Tu aja. Maksudnya yang dimaafkan, kata uzur-uzur, tidur lupa, tu aja. Selain pada tu tak nama uzur, walaupun kita kata uzur. Kenapa tak sembahyang? Uzur kenapa? Uzur kerana hari perkahwinan dia jadi tukang sambut ayah, apa anaknya kahwin kan, tukang sambut tetamu. Orang datang salam, cangkuk, dah nak masuk, kalau aku sembahyang kurang-kurang 20 minit, berapa banyak rugi tu? Uzur, tak, uzur dulu je. Uzur, tidur, lupa. Lupa ni kita boleh masuk macam-macam. Terlupa, terlalai. Sekali, 2 aja yang dinamakan uzur. Selain daripada tu tak nama uzur. Kenapa tak sembahyang? Sebab kahwin, nak naik atas singgah sana tu, apa dia panggil? Pelamin. Lepas tu pakai make up tebal. Singgah sana tu tak bagi can. Dia pakai make up tebal. Kalau sembahyang Zuhur, banyak lagi nak dia panggil, tangkap gambar yang tangkap gambar kat luar tu. Dulu tak ada, sekarang ada main tangkap gambar open air, tangkap gambar yang kat luar, pergi tepi longkang, tangkap gambar dalam longkang tu lah. Tangkap langgar yang kat luar tu, tak apa, tangkap gambar no problem, jangan buat benda pelik-pelik dah lah. Cuma nak bagi tahu, make up kena make up balik. Make up 500 tu, Pak Andam. Pak Andam, bukan Mak Andam, Pak Andam. Nama dia Mak Andam tapi lelaki. Dia buat mahal tu, sebab nampak cantik, jerawat habis semua hilang. Nampak? Tiba-tiba kalau sembahyang basuh, uzur dia kata. Tak, uzur 2 je. Tidur atau lupa, maka hanyalah tu aja, yang lain tak ada. Yang lain tak ada uzur. Kalau 2 ni, maka dia angkat qalam, rufi'al qalam an salas. Dia angkat pena dengan maksud pena tulis kesalahan, dia angkat, tak tulis. Malaikat tak tulis itu sebagai satu kesalahan. Rufi'al qalam, dia angkat qalam an salas dengan 3 keadaan. Yang pertama, anin naimi hatta yastayqiza, daripada tidur sehingga dijaga. Ketika tidur, dia cerai isteri, tak tercerai. Aku cerai talak 3, aku cerai talak 1 juta, tak cerai dia tidur ngigau. Sebab dia angkat pena. Dia minum arak tak berdosa, semua dia buat ketika tu tak berdosa. Sehingga apa? Tidur. Sehingga bila? Sehingga sedar je baru ada balik, pena jatuh balik. Buat. Dia angkat pena 3 perkara. Yang lain, wa anis sabi hatta yahtalima, daripada budak tak balik lagi sehingga yahtalim, mimpi atau benda balik. Dia minum arak ke budak tadi, berzina ke? Berzina tak boleh, jadi balik tak? Dia minum arak, dia mencuri, merompak, main judi, semua budak tadi tak dosa. Sehingga balik saja, cukup syarat balik saja baru start dosa. Jadi pena tu tak ada, tak tulis. Wa anil majnun hatta yaqila. Orang gila, majnun, gila sehingga yaqila, ada akal balik. Ketika gila tu, dia buat apa pun, dia berzina, dia merompak, main judi, semua tak berdosa, sehingga dia kembali sedar. Termasuk gila, termasuk dalam gila adalah nyanyok, termasuklah. Cuma ulama bahas lagi, gila yang dicari tak maaf juga. Isak gam, lama jadi gila kan, violent, yang tu tak maaf. Dia buat dalam keadaan gila tu tetap berdosa juga.
yang dicari gila. Inject betul jadi gila. Gila lah maksudnya sting kan? Gila tu panggil gila lah. Jadi yang itu cari penyakit. Cari penyakit, tak maaf. Apa dia buat walaupun tak sedar, berdosa. Ini yang jadi sendiri, gila sendiri. Itu sahaja. Maka hanyalah tu je, yang lain tak. Dan wajib atas, baru masuk pemerintah. Dan wajib atas orang yang memerintah pekerjaan muslimin. Bahasa kita sekarang kerajaan. Bahasa dulu orang yang memerintah pekerjaan muslimin. Bahasa sekarang kerajaan Islam, kerajaan yang didominasi oleh orang Islam. Bahawa menyuruh, wajib menyuruh dan menanggungkan, tanggung akan segala umat yang umum, rakyat, bahasa sekarang rakyat, umat yang umum, atas mengerjakan sembahyang yang 5 waktu dan jamaah dan Jumaat. Dan Jumaat dan demikian juga. Kalau bahasa sekarang ada kewajipan pemerintah yang mana dia mempunyai kuasa ke atas umat Islam, menyuruh dan menanggungkan. Maksudnya ada tanggungjawab atas kepala dia, untuk suruh rakyat dia buat mengerjakan solat 5 waktu, itu fardu ain. Solat jamaah fardu kifayah mengikut pendapat Imam Nawawi. Maknanya kalau ada masjid tapi tak ada solat jemaah, mana-mana waktu, Zuhur, Asar, Maghrib, Isyak, Subuh, tak ada solat jemaah, maka berdosa semua qaryah tu berdosa. Kalau ada solat jemaah je, walaupun 2-3 orang, terlepas yang lain, fardu kifayah, kata Imam Nawawi. Kata Imam Rafi'i, sunat muakkad. Yang dalam ni dia kata wajib juga. Bila wajib, maknanya fardu kifayah, wajib kifayah. Sebab tu orang yang datang masjid surau, orang yang tak datang kena terima kasih, kena respect, kena belanja makan, belanja tu canai. Sebab dia melepaskan kewajipan. Kalau semua tak ada, berdosa semua. Sebab korang ni lah, sebab ni lah aku dah tak berdosa. Sebab aku malas pergi, ni orang yang tak nak pergi. Aku tak nak pergi, malas macam mana. Kalau rajin dah penuh dah macam tu kau, malas. Alah, tak apa, fardu kifayah. Maksud fardu kifayah, sebahagian buat, yang lain tak payah. Bagi dia, engkau buat, aku tak payah. Bila dah tolong buat, lepas tu dia tak boleh lebih kurang. Dia kena tolong berterima kasih dengan apa cara sekalipun bagi orang yang telah melepaskan. Alah, macam jenazah sama je. Jenazah fardu kifayah, menguruskan jenazah. Bila sebahagian buat, yang lain tak payah. Yang tak buat tu, yang tak reti buat tu, tak terima kasih ke? Terima kasih lah, kau tidak busuk jenazah tu, terima kasih. Jangan cari balah, tak patut. Sebab mereka telah mengangkat hukum wajib atas semua orang. Terima kasih lah di qaryah tu. Dan jangan lupa, kita nak cerita apa ni? Ada cerita kerajaan. Ada. Maknanya kalau di tempat tu tak ada sembahyang, mana-mana satu sembahyang jemaah, wajib perangi. Perangi tu maksud wajib buat sesuatu. Saman, paksa, buat sesuatu. Kerajaan pandai-pandai dia tak boleh. Kalau tak ada, biar je lah, tak boleh. Dalam satu qaryah tu tak ada sembahyang jemaah, biarlah. Zuhur, Asar tak ada, yang lain ada, tak boleh. Kena buat sesuatu. Qaryah cerita fardu kifayah, kena buat juga, berdosa kalau tidak. Kerajaan pun ada. Apa guna kuasa? Apa guna duit? Datang, masuk, dapat RM50. Buatlah gitu kot, Zuhur, Asar. Rasa pakai-pakai datang lah. Buatlah sesuatu, dah dia banyak duit kan. Kita ahli qaryah kena buat sesuatu. Pergi rumah, bagi tahu ke, sebar, apa-apalah. Yang penting fardu kifayah. Kalau tak ada orang buat, semua berdosa. Jadi kita nak cerita tentang kerajaan punya peranan. Jumaat, Jumaat fardu ain balik. Jamaah tu fardu kifayah, Jumaat fardu ain balik. Demikian juga dan apa-apa yang berkaitan dengan perkara. Jadi ada pengaruh ataupun peranan kerajaan dalam solat. Ada peranan kerajaan dalam solat. Solat ada peranan kerajaan. Kalau kerajaan buat tak peduli, berdosa. Pemerintah seronok kadang-kadang pemerintah kan, ada tanggungjawab, berdosa yang itu. Tanggungjawab buat jalan, wajib tak? Buat jalan tak wajib. Wajib. Pemerintah buat jalan tak wajib. Dia buat, kita suka sebab senang. Tapi bukannya wajib. Tak ada jalan tar, maka berdosa pemerintah. Mana ada?
Cuma kalau dia buat kita seronok lah, senang kita jalan. Kalau tidak, kejap je rosak kereta. Itu dari segi kita seronok, baguslah. Boleh tak bagus, baguslah. Cuma berdosa tak kalau tak buat? Tak berdosa. Tapi kalau tak suruh ataupun tidak memainkan peranan tentang sembahyang rakyat, berdosa. Berdosa. Jadi dia ada peranan. Malah besarnya pengaruh pemerintah ni, jika baik pemerintah, baik kerajaan, maka rakyat semua turut baik. Apabila undang-undang dikuatkuasakan, yang mana kerajaan je boleh kuat kuasa undang-undang, dengan maksud bila kelebihan yang ada pada pemerintah, dia boleh kontrol apa ada dalam TV. Boleh tak? Boleh tak dia nak buat gini? Nak tanya, boleh tak? Agak-agak ramai tak pergi angkat spanduk kalau dia buat gini? Waktu sembahyang lebih kurang setengah jam, bermula kata Zuhur ke setengah jam, siaran senyap apa? Gelap. Apa dia panggil? Tak ada. Ni macam tergendala macam tu. Bunyi siap bunyi. Boleh tak? Atau keluar. Shh. Lepas setengah jam, masa waktu baru ada balik. Supaya orang pakat-pakat datang. Boleh buat? Asal tak buat? Agak-agak kalau buat, ada tak orang ramai-ramai, orang kafir datang? Kami nak tengok TV setengah jam, kami rugi. Ada? Ada orang tak tengok TV kan? Ada orang tengok satellite apa? Satellite terus. Tak ada, boleh buat. Sebab apa? Nak kalau kata malam bermula pukul berapa maghrib tu, selama agak-agak yang boleh sembahyang jemaah, tak boleh tengok TV. Tapi time maghrib lah cerita sedap-sedap kan? Cerita sedap-sedap. Saya tak anggap kata kena masa maghrib lah sedap time pukul 7 sampai pukul 8 ke macam tu. Time sedap lah, time nak tinggal tu payah. Patutnya waktu tu dia tak, TV tak keluar. Itu syarat. Boleh je buat. Kita boleh buat. Maksudnya kita tak boleh. Hanya yang memegang tampuk kekuasaan je dia ada kuasa. Boleh je buat. Boleh je. Kurang-kurang orang akan datang ke surau masjid dan tak ada unsur-unsur luar yang menegah dia untuk datang masjid. Nak tengok TV tak boleh. Jadi boleh datang. Kalau yang tak nak datang tetap tak datang juga, tapi dapatlah sikit. Dah banyak lagi bab lain tu baru satu. Banyak lagi lain. Ada kan Main Sejahtera kan ada, boleh buat dulu elok-elok boleh buat. Sekarang tak wajib dah. Okey, Main Sejahtera diteruskan. Kali ni real punya sejahtera. Apa dia? Sekali tek masuk, RM1. Macam 5 sehari 5 kali ni. Dia mesti masuk dan keluar. Buatlah macam COVID dulu. Cuma bukan untuk COVID, untuk claim RM1. Boleh kalau sehari RM5 lah. Rasanya benar mahal. Buat 50 sen sekali tek. Siapa yang tak nak sejahtera silakan. Dia tak sejahtera lah dia. Tak payah masuk aja. Tapi siapa yang nak claim setiap bulan ke setiap minggu ke, buatlah, masuk ke akaun terus ke. Lepas tu bila dah masuk, orang ni dapat dia masuk dalam Facebook. Hari ni dapat claim, bulan ni dapat claim banyak-banyak. Kawan-kawan dia tengok agak macam mana. Penuh masjid. Kita tak boleh buat, bankrupt. Masjid tak boleh buat. Boleh buat sebulan habis duit. Tapi kerajaan boleh buat. Boleh je buat. Dia boleh tukar. Yang dipanggil bagi-bagi, apa dia panggil yang bagi apa? Yang bagi duit tu kan? Boleh tukar dengan cara tu. Pandai-pandai lah. Kan tak pandai kot. Kita nak fikir, cuma nak beritahu ada peranan, ada tanggungjawab. Boleh buat. Kerajaan boleh buat. Tapi kalau yang bukan kerajaan tak boleh buat. Tak mampu untuk buat, tapi dia boleh buat. Kuasa kerajaan dari segi hiburan, dia boleh letak tak? Dalam TV hanya ni je boleh, yang ni tak boleh. Boleh. Yang apa? Pendidikan, silibus, sukatan pelajaran, boleh tu. Kita tak boleh. Mereka boleh tentukan, yang ini belajar, yang ini jangan belajar, yang ini kena belajar, ini wajib belajar, ini mesti lulus, tak boleh naik kelas. Semua boleh buat. Tak lulus rukun sembahyang, wuduk sebagainya, tak boleh naik kelas. Boleh je bagi orang Islam. Bagi orang kafir, moral tu biar, tak apa. Ni bagi orang Islam. Jangan kacau orang kafir. Untuk kita je. Ke orang sibuk tak? Kadang sibuk tak? Bukan suruh dia sembahyang pun. Pelik kadang-kadang. Tak kacau pun. Kita nak baik sebab dia tahu bila umat Islam betul-betul ikut agama, akan orang kafir akan duduk bawah. Dia akan sentiasa duduk di atas dengan maksud
pemerintahan yang sangat adil, yang sangat baik, tanpa menindas mana-mana, maka Islam makin subur. Tahu dah. Sebab tu lah, dari segi undang-undang, dari segi pendidikan, dari segi akta-akta yang dia boleh keluarkan, boleh je. TV orang kafir, ni untuk kafir, buat aku nak buat apa pun. Tu TV untuk TV orang kafir, ini TV untuk orang Islam. Yang Islam ni tak ada lah joget. Dah lama kalau tu TV kafir. Ada apa nak tengok. Rasa bersalah je aku nak tengok. Sebab TV Islam semua tak ada joget-joget, tak ada ngarut, tak ada dedah orang. Boleh je, boleh buat. TV yang free semuanya tak ada yang dedah orang. TV yang berbayar baru ada. Sebab orang kafir, sebab swasta. Buatlah macam mana pun. Saya bagi idea-idea, kadang idea pun mengarut juga. Tak payahlah ambil yang mengarut tu. Boleh buat, boleh dipikirkan. Duduk orang fikir macam mana nak uruskan umat Islam. Cuba kita perhati satu lagi. Kita perhati, ini kena dekat semua orang. Ustaz ke, tok guru ke, tok garu ke, semua kena. Kita perhatikan orang yang diistilahkan orang surau masjid, orang yang datang ke surau dan masjid, anak-anak tak ikut, tak kira siapa. Jarang sangat anak-anak ikut, follow. Tak. Kat sini kita dapat faham satu benda. Pengaruh luaran yang terhasil dari didikan kerajaan lah. Dia yang buat akta-akta sebagainya, lebih besar pengaruh daripada ibu bapa. Ibu bapa hari-hari keluar, start motor, start kereta pergi. Anak-anak tak tergerak pun nak pergi. Sebab apa? Telefon, dalam telefon ada benda nak buat game apa, ada TV, ada keseronokan yang keluar. Maksudnya faktor luaran yang terhasil daripada pemerintahan lah. Itu faktor luaran. Faktor luaran lebih kuat daripada faktor dalaman. Buktinya, walaupun contoh yang baik, hari-hari pergi masjid, subuh bangun pergi, anak tetap tak pergi juga. Tak pergi. Sebab faktor luaran. Bukan dia tak semayang. Semayang biasa, orang surau masjid ni anak semayang. Kita cerita dari segi faktor pengaruh luaran yang terhasil daripada didikan, daripada undang-undang, daripada tu lah, daripada masyarakat. Faktor luaran lebih kuat daripada faktor dalaman. Dasar kerajaan, peranan kerajaan, pengaruh kerajaan jauh lebih besar pengaruh daripada ibu bapa. Pendidikan agama yang sempurna dekat anak tu pun sempurna dah bagi pun, masih lagi kuat yang luar. Masih lagi kuat yang luar. Luaran tu lagi kuat, sangat kuat. Tapi bila kita buat kajian, mengapa keruntuhan akhlak di kalangan remaja, antaranya tiada didikan agama oleh ibu bapa. Dia kata antaranya pengaruh rakan sebaya, masyarakat tak ambil tahu. Itu sebab tu kanak-kanak remaja sekarang dah jadi teruk. Ya, itu betul lah, masing-masing ada lah. Cuma jangan lupa, kerajaan juga ada. Tak boleh dinafikan. Peranan yang paling besar sekali adalah peranan kerajaan. Terhasilnya masyarakat yang rosak atas dasar yang dibuat. Mana lagi penting, imarah masjid ataupun jalan raya? Mana duduk kat mana? Jalan raya maksudnya, ataupun pembangunan. Pembangunan lebih daripada imarah masjid ataupun agama. Maka memang imarah. Memang imarah lah. Imarah apa? Imarah lah bangunan naik. Macam tu lah. Saya pernah cerita banyak kali dah. Selepas peperangan dekat Sepanyol, penjajah Kristian lama, dia tak boleh kalahkan umat Islam dekat Sepanyol, Andalusia. Akhir sekali dia kata, sebab umat Islam takkan keluar Islam, orang Islam takkan keluar daripada Islam walaupun kena bunuh. Takkan, dia sanggup mati. Akhir sekali penjajahan dia tu dibuat dengan cara taktik memegang pemerintahan tanpa menyekat umat Islam nak beribadah. Menyekat maksudnya, aku pemerintah, tapi korang nak beragama silakan, kami tak halang. Nak sponsor lagi, nak gaji, berapa orang dulu boleh bagi? Orang dulu masuk pemerintah dulu boleh bagi berapa? 14,000, aku boleh bagi 60,000. Nak gaji, tak payah. Berapa subsidi? Sekarang subsidi kena raya, tak apa, kita bagi subsidi lebih, free. Contoh, diorang akan boleh bagi. Tapi pemerintah aku nak pegang. Dia akan benarkan mula-mula gitu.
Tak cukup masjid, kita besarkan. Kita besarkan ini masjid. Tapi pemerintahan aku tu orang kafir lah ceritanya. Dia sangat buat. Ni kajian daripada peperangan Sepanyol. Mereka tak boleh kalahkan orang Islam. Tapi sekarang tengok Sepanyol jadi apa? Spanyol, Spain ni. Tengok jadi apa? Tapi dari segi peninggalan sejarah banyak orang Islamnya dulu. Banyak. Nak pergi haji, nak beribadah, dia akan benar. Tapi pemerintah dia akan pegang. Cara lama-lama dengan akta, dengan hiburan TV. Dia sikit-sikit dia kata kita umat Islam, kita hanya boleh kalahkan dia dengan kita gulung dia. Jangan kita kibah apa namanya? Kibah. Tu apa dia panggil? Ambil tikar, begitu. Apa dia panggil? Kibah lah. Bukan kibah yang makan tu. Kibas kan? Bukan dengan cara kibas, dengan cara gulung. Umat Islam di atas tu gulung slow. Kalau kibah ini dia orang sanggup mati lah. Maka slow waktu-waktu penting, waktu puncak umat Islam bagi cerita sedap-sedap, joget-joget sikit, lama dapat gulung. Bila gulung sedar-sedar dah kena gulung, tak boleh buat apa dah. Tu. Sebab itulah antara isi khutbah yang saya tak pernah jumpa dalam Malaysia. Sebab Malaysia lah kita kata kan, dekat Pahang ni, marilah kita bersama-sama mempertahankan kuasa memerintah negeri dan negara di bawah pemerintahan Melayu Islam. Tak pernah jumpa yang mana-mana. Sini satu je dia. Siap bagi pesan lagi, marilah kita bersama-sama mempertahankan kuasa memerintah. Kenapa ni cerita dalam khutbah Jumaat? Mempertahankan kuasa pemerintah negeri dan negara. Sebab memanglah orang kafir nak. Malah dia boleh bagi lebih baik lagi dari segi konon-konon segi beragama. Dia boleh bagi subsidi ke lebih baik lagi. Tapi dia nak pegang pemerintah. Sebab tu mereka sedar. Mereka yang di atas dah sedar. Maka dia buat pesanan. Cuma negeri lain tak ada. Faham je dia. Faham je dia. Saya tak pernah dengar negeri lain. Saya download semua khutbah. Masa tu lah, masa tahun 2018 mula-mula datang dulu. Dia orang suruh baca khutbah. Baca khutbah Allah. Terkejut. Saya download semua khutbah satu Malaysia. Tak ada. Ini satu saja pesan tu. Berapa dah? Dan wajib pula atas mereka. Dan wajib pula atas mereka itu bahawa diseksa akan mereka itu. Wajib pula atas pemerintah seksa rakyat. Seksa. Bila seksa kita katalah penjara, sebat, denda. Itulah maksud seksa. Bukan seksa mesti itu je. Sebat, penjara, amaran, apa lagi? Khidmat masyarakat, apa lagi? Tahanan rumah, seksa tu. Denda, bayar denda, seksa duit. Itu maksud seksa lah, ya. Akan orang yang mengeluarkan sembahyang daripada waktunya, yang tak sembahyang, yang sengaja membiarkan sembahyang dengan membiarkan waktu habis tak sembahyang dengan sengaja. Tapi sebab segan, bukan engkar. Orang sini tahu tak segan tu? Oh, utara ada utara. Ada utara kat sini. Tak ada orang utara sini lah. Tak ada orang utara kat sini. Segan. Saya tak tahu kenapa dalam kitab Musalli ni ada perkataan segan ni. Sebab segan ni bahasa utara. Seorang tak tahu segan apa? Yalah, segan yang malu tu tak payah cerita lah, semua dah tahu. Malas. 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 Segan nak pergi kedai. Apa sebab nak tengok TV? Nak tengok TV, kenapa pula segan? Kau tak pakai baju ke? Tak, segan. Segan. Bangunlah weh, Allah, bangunlah, lewat dah ni. Penyegan sungguh. Penyegan? Tak bangun tidur tu pemalas kan penyegan? Malas lah penyegan tu, malas. Apa? Balok liat. Balok liat. Keluar habis kedah-kedah. Penyegan. Tapi kenapa ada dalam kitab ni, sedangkan pengarang kita Fatani, Al-Fatani? Mungkin bahasa dulu pun segan sama juga kot. Allahualam. Dan wajib pula atas mereka itu diseksa, pemerintah kena seksa rakyat dia, akan orang yang mengeluarkan sembahyang, dia meninggalkan sembahyang daripada waktunya dengan sebab segan, dengan sebab sengaja, bukan engkar, disuruh taubat dan
dan sembahyang. Maksudnya suruh dia suruh orang ni bukan engkar. Bukan engkar ni maksudnya dia bukan kata sembahyang tak wajib. Kalau sembahyang tak wajib, sembahyang mana? Sembahyang 5 waktu, kafir. Tak sembahyang, dosa besar. Sebab tu ni yang tak sembahyang, dosa besar. Sebab tu dia kata bukan engkar. Rakyat dia bukan engkar. Engkar tu maksud bukan kata sembahyang tak wajib. Kalau yang kata tak sembahyang tak wajib, itu hudud. Itu cerita lain. Itu cerita bab lain. Itu bab lain. Yang kata sembahyang, dia kadang-kadang tak masuk bab hudud, masuk bab ta'zim. Kadang-kadang dia tak sembahyang kerana malas, tapi dia tahu dia berpegang wajib. Itu kebanyakan orang. Ada yang tak sembahyang sebab tak wajib. Yang dia kata ni bukan yang kata tak wajib tu. Sebab yang kata tak wajib tu bab lain, bab kena tangkap penjara tu kosong. Yang ini bab kerana segan, kerana malas, bukan engkar. Dia tahu benda tu wajib, disuruh taubat dan sembahyang. Disuruh sembahyang, lepas tu disuruh taubat. Taubat disuruh. Maksud bila disuruh tu, bila sebut kerajaan suruh, macam-macam tadi lah. Buat keluar saman, itu lah. Ancam, denda, penjara, sebat, macam banyak kan, macam lampau sebat, macam tu lah. Buatlah sesuatu. Jadi kena buat sesuatu, kena buat sesuatu. Mungkin 3 kali ditangkap, denda dulu, macam tu. Lepas tu penjara, buatlah macam-macam ni. Yang penting peranan, nak cerita peranan. Jikalau tiada mengikut, kalau tak ikut juga, dibunuh hanya. Tengok, kerajaan je boleh bunuh. Kita dibunuh memang 1999 sampai kejap je. Kita yang kena gantung. Tak boleh. Betul, kuasa kerajaan ni kuat, dia boleh bunuh. Yang itu dan jika tiada mengikut, tak nak sembahyang, denda, tak peduli, masuk penjara, sembahyang, tak mau sembahyang. Ancam nak sebat, sembahyang, tak mau sembahyang. Sebat, masuk waktu sebat, sembahyang, tak nak sembahyang. Patut tak bunuh? Memang patut lah pun. Padahal nak lepas tu senang aja. Dia sembahyang, ya Allah aku bertaubat, dia kata gitu, dan dia sembahyang, lepas lah. Lepas tu orang kata, tantah dia berlakon tu dia dengan Allah, dia dengan Tuhan dia. Tapi dah lepas lah. Orang yang tahu dengan sembahyang dan dia kata kat mulut dia taubat kat hati, tapi dia sebut kat mulut dia taubat, maka dia lepaskan daripada seksaan, dia tetap juga tak nak sembahyang. Memang patut lah. Memang patut lah kena bunuh. Dibunuh tu dipancung. Akan dia itu hukum. Jadi pada mazhab Syafi'i dan mazhab Maliki, hukum pancung bagi orang yang tak sembahyang setelah cukup syarat, iaitu tangkap, ancam, sebat, adalah. Sehingga beberapa waktu tu tak mau juga sembahyang, akhir sekali bunuh. Dan kita dibunuh. Kalau kita tengok dosa-dosa yang lain, contohnya dosa-dosa yang keji, yang kita nampak keji. Contohnya berjudi, minum arak, isap dadah. Kita akan nampak berjudi, isap dadah, minum arak ni, berzina, kita nampak lebih keji daripada sembahyang, daripada meninggalkan sembahyang. Sedangkan meninggalkan sembahyang lebih keji daripada berzina, lebih keji daripada minum arak, sebab meninggalkan sembahyang. Tapi kita tengok terbalik. Bukti dia apa? Bukti dia, tengok hukuman. Orang minum arak, apa hukum dia? Tak sembahyang, hukum pancung. Dah sebut dah, tak sembahyang, hukum pancung. Tak sembahyang dengan sengaja, lepas dah ditangkap dan sebagainya, tak nak sembahyang, hukum pancung. Okey. Orang yang minum arak, hukum dia sebat 40, sebat. Syarat nak sebat, jangan mati. Tak boleh mati. Kalau mati tak boleh sebat. Kalau akan mati tak boleh sebat. Maknanya doktor kena cek dulu, cek scan, MRI, buat semua. Okey, kalau sebat 40 tak mati, tapi dia minum arak, baru boleh sebat. Kesalahan minum arak, baru boleh sebat. Tapi kalau dia minum arak, doktor kata masalah, reput tulang dia reput dah, kecil manis, darah tinggi, minum arak lagi tu. Lepas dah buat macam-macam, doktor kata ini kalau kena 3 je, game over. Tak boleh sebat. Jadi maknanya hukum minum arak sebat, atau bahasa lain, hukum minum arak tak boleh mati. Tak boleh mati.
hukum mencuri, memang terkenal lah, potong tangan. Sama juga syarat, doktor kena cek, kalau potong tangan dia tak mati. Kalau ada kencing manis, potong tangan, lepas ni kencing manis dia akan lebih menyebabkan dia akan busuk habis semua mati, tak boleh potong tangan. Jadi boleh kita kata hukum mencuri tak boleh mati. Tak boleh mati hukum mencuri. Habis yang tadi tu lepas lah. Yang minum arak, yang minum arak, yang mencuri dah tak boleh potong tangan. Kira lepas tak boleh, tak kena potong tangan je. Tapi dia kembali kepada hukuman takzir. Dia kena masuk penjara ke? Adalah hukum dia. Bukannya okey sebab dia tu jenis apa ni, ada banyak kencing manis, kalau potong kena luka pun tak elok-elok. Ini kan pula potong tangan, maka dia bolehlah mencuri sebab tak kena potong tangan. Amboi sedap kan tu. Kan, cuma tak kena potong tangan aja. Kena hukuman lain. Tengoklah hukuman apa yang Tok Hakim akan letakkan, yang setimpal dengan apa yang dia curi tadi. Bukan kata lepas, tak lepas. Maknanya mencuri hukuman dia tak boleh mati. Tinggal puasa, penjara hukumnya. Sama juga, penjara tak boleh mati. Berjudi hukumnya sebat. Nak sebat, doktor kena cek, sahkan kalau sebat tak mati, baru boleh sebat. Berzina yang orang tak kahwin lagi, dia berzina 100 kali sebat, sama juga, sebat tak boleh mati. Jadi hukum-hukum semua tadi satu syaratnya, dengan hukuman dilaksanakan tak boleh mati. Jika dengan hukuman yang dijalankan kemungkinan akan mati, tak boleh hukum dengan hukuman tu, kena hukum lain. Sembahyang tak, meninggalkan sembahyang mesti mati. Nampak? Jauh langit dengan bumi. Tapi kita nampak berzina tu, Allah berzina, memaluk, mencoreng arang ke muka, mencoreng arang ke muka mak bapak. Tak sembahyang bukan mencoreng arang, kecil regok atas muka mak bapak, tapi tak rasa. Sebab kan tengoklah hukuman dia mesti mati. Ini berzina, mencoreng arang. Habis kalau tak sembahyang tak ada apa-apa. Patutnya mencoreng arang, menyimbah najis dan air kencing ke muka mak bapak. Bangun lampau, memang pun hukuman dia lah tu. Tapi kita tak rasa gitu. Tak rasa. Kita tak rasa. Okey, dan haram lagi. Nak berhenti kat mana ya? Dan haram lagi berdosa apabila diam. Maksudnya ni, dan haram lagi berdosa apabila diam olehmu orang yang memerintahkan pekerjaan umat. Dan haram lagi berdosa apabila diam. Siapa diam ni? Pemerintah diam, kerajaan diam. Okey? Diam apa? Siapa orang yang haram ni? Daripada orang yang besar-besar, orang yang ada kedudukan, ada pangkat, ada jawatan, seperti raja. Jika mengetahui akan mereka itu tiada mengerjakan yang tersebut itu sembahyang, berdosa orang besar-besar. Disebut orang besar-besar, dia kata bagi contoh raja, sultan, perdana menteri, semua. Semua yang berkaitan dengan, yang mempunyai kuasa untuk menyuruh membuat sesuatu tentang sembahyang, yang tak ada kena-mengena, tak dosa. Yalah, dia menteri menteri pertanian. Takkan dia berdosa. Tak ada kena-mengena dengan dia. Yang ada kena-mengena lah, yang ada kena-mengena, yang dia berkuasa. Sebab menteri pertanian mana boleh nak buat macam mana? Dia nak buat apa? Menteri pertanian bertani je lah. Macam tu lah contoh dia. Yang ada kena-mengena, yang ada kuasa, dan dia buat diam. Dia kata haram lagi berdosa apabila diam. Tak boleh diam. Jadi tak boleh lah. Sebab tu lah, kita tak boleh. Aku cukup semayang bang, dapat pergi haji, cukup lah. Nak pergi masjid, tak ada orang tembak, cukup lah aku. Tanpa memikirkan tentang pemerintahan, tak boleh. Tak boleh. Anak cucu macam mana? Anak cucu kita ada orang, dia aku semayang bang, dia panggil semayang bear. Semayang bear, semayang bang aja yang dia nak. Maksudnya maksud semayang bang, maksudnya dia nak buat apa-apa agama, pekerjaan agama, tak ada orang kacau, cukup dah. Yang lain aku tak nak campur. Tak boleh. Tak boleh. Dengan undang-undang, begitulah muamalat dapat ditegakkan. Muamalat Islam. Kalau tidak, dok makan riba lagi, dok berriba lagi kita. Ada muamalat Islam pun dok riba lagi. Siapa boleh buat? Tak payah fikir tentang kerajaan. Kena fikir.
Mereka je boleh kata bank Islam mesti buat gini. Boleh lagi letak satu undang-undang. Orang Islam buka akaun automatik perbankan Islam. Ya, bukan konvensional, automatik. Nak buat loan automatik. Tapi kenapa pergi-pergi nak beli rumah, nak beli kereta, nak konvensional ke Islam? Yang tanya tu Islam. Yang tanya tu Islam, bank yang tanya tu Islam, yang nak beli tu Islam. Tanya nak Islam ke tak nak? Siapa yang boleh buat? Kalau nak buat loan je automatik Islamik. Kerja je. Tak payah fikir. Kena fikir. Bukan suruh angkat spanduk, gantung bendera. Fikir. Bukan suruh aktif dalam politik. Bukan. Fikir tentang pemerintahan. Jangan tak peduli langsung. Aku tak peduli. Tak boleh. Kena. Hiburan yang melampau yang ada sekarang ni, yang joget. Ada tempat yang boleh kontrol, iaitu TV. Tak tengok TikTok lagi. Saya dah buang. Ada sekejap je TikTok. Tak boleh. Memang TikTok. Ya Allah, malulah kita tengok joget. Tak boleh nak cakap macam tak kira siapa dah. Dia berjoget ni, ada lagu dia, nampak macam gempak, nampak macam hebat. Tak kira siapa dah. Dulu yang free hair, sekarang pakai tudung, dengan siapa, lelaki perempuan sama aje. Aduh, tak cari install TikTok. Saya tengok. Tak mau. Saya dah buang. Tak mau. Kitab yang kita baca ni, tidak boleh mengatasi arahan kuasa politik pemerintahan. Tak boleh. Kalau semata-mata nak baca kitab, tak boleh. Tak berkesan. Senang. Mujurlah Allah bagi kita satu ujian COVID sebelum ni. Mula-mula larangan untuk pergi ke masjid. Semua orang tak boleh terima. Masjid tak boleh tutup. Semua orang tak boleh terima. Tak boleh pergi masjid. Semua orang tak boleh terima. Mula-mula COVID dulu. Tiba-tiba pemerintah mengeluarkan amaran keras. Tak boleh semua pergi masjid. Pergi masjid kena tangkap. Semua ikut. Semua ikut kan? Nak bagi tahu kuasa politik tu kuat. Dia mengatasi kitab. Kitab ni kata sekian. Tak boleh tutup masjid. Tetap tak boleh pergi juga. Nak pergi kena tangkap. Dan ramai orang akur. Semua ikut. Tapi atas alasan berjangkit sebagainya, akhir sekali tak apalah. Dari segi betul tak betul tu kita bukan nak bincang. Benda tu pun dah lepas. Nak bincang bagi tahu ramai orang tak setuju, buat keluar dalil-dalil daripada kitab bahawasanya masjid tak boleh tutup. Tapi akhirnya tutup juga. Semua orang tak berani juga. Yang duk sibuk baca kitab tu pun tak berani pergi. Saya nak bagi tahu kuasa tu kuat. Kuasa pemerintah tu kuat. Semua jadi akur apabila arahan tegas. Itu buktinya pentingnya kuasa politik. Boleh tak arahan tegas terbalik? Yang tadi jangan pergi, arahan keras pergi. Boleh lah. Kalau arahan keras yang tak pernah berlaku dalam sejarah, tak boleh pergi masjid, boleh dibuat. Yang lebih teruk pada tu, nak keluar rumah pun tak boleh, nak kerja pun tak boleh. Tak pernah berlaku, tak pernah terfikir. Boleh buat kalau kita terbalik. Tak boleh pergi masjid, kalau masjid kena tangkap, terbalik kan? Mesti kena pergi masjid, kalau tidak kena tangkap. Bolehlah juga. Masalah tak boleh. Takkanlah macam mana nak buat? Macam mana nak buat? Orang duduk dalam rumah, orang kerja. Itu pun boleh je buat. Semua tak datang. Semua tak berani datang. Kalau nak buat boleh. Mungkinlah adalah tak berkesan sebanyak 75%. Jadi ya. Kan nak berkesan 100%. Semua undang-undang adalah kelemahan dia. Boleh. Ada akta, ada undang-undang, boleh. Dan tiada dimudahkan atasnya daripada melalaikan pekerjaan umat ini. Tengok, macam mana saya nak berhenti? Ini cerita kerajaan lagi. Dan tiada dimudahkan atasnya. Tak boleh dimudah. Kerajaan tak boleh. Alah biarlah. Ini hak peribadi, hak asasi manusia. Ini hak peribadi. Dia semayang lah tu kat rumah. Tak perlu fikir-fikir. Ini bendanya dosa pahala dia dengan Tuhan. Tak boleh. Itu maksud. Dan tiada dimudahkan atasnya. Jangan dimudah-mudahkan. Pemerintah jangan mudah-mudahkan rakyatnya. Biarlah. Ini kan tentang dosa pahala. Nanti dia yang masuk neraka, dia yang masuk syurga. Kita bagi pendidikan dah lah. Tak boleh mudah-mudah. Semudah-mudah itu. Dan demikian lagi pada segala pekerjaan agama mereka itu, daripada zakat, puasa dan lainnya seperti sembahyang juga. Sama. Kalau tak puasa ada undang-undang, ancaman dari pemerintah, kena tangkap. Tak percaya cuba makan bulan puasa, memang kena tangkap. Kalau kena report, kan? Mana ada undang-undang lah. Kalau tidak tak boleh tangkap.
Mana boleh tangkap suka-suka? Dia kena ada akta. Mana ada tu yang puasa ada? Akta tidak menghormati bulan Ramadan jika makan di khalayak ramai boleh ditangkap. Maknanya ada undang-undang. Tak bayar zakat. Oh, ini memang paling banyak Dari segi enforcement sangat aktif dan efektif. Dengan banner, dengan iklan, bayar zakat, bayar zakat, bayar zakat. Rukun Islam yang keempat. Tak ingat 3 bayar tu, 4 bayar zakat. Rukun Islam yang ketiga, puasa. Dah ada dia punya undang-undang. Rukun Islam yang keempat, zakat. Ini paling berjaya di negara kita. Malah ada skim potongan gaji walaupun tak sampai setahun lagi, tak cukup haul nisab, janji kasih potong. Ada, boleh buat. Maknanya rukun Islam yang ketiga, keempat saya. Malah yang paling berjaya yang keempat. Rukun Islam yang keempat. Haji, ada tak haji? Ada satu badan yang kontrol. Ada. Apa dia? Mengucap 2 kalimah syahadah. Ada perkim yang nak tarik orang masuk Islam, ajar orang masuk Islam tu kan, dari orang kafir Islam. Ada tak badan yang kawal, yang kontrol, yang mengawal selia solat? Satu tu je tak ada. Yang lain semua ada. Satu tu je ada. Kenapa rukun Islam tu satu tu je tak ada? Mengucap 2 kalimah syahadah, masuk Islam ada. Dari segi berjaya tak berjaya tu masing-masing kita boleh memperbaiki, tak ada masalah. Puasa ada, sebab tu kena tangkap kalau makan suka-suka. Zakat paling berjaya. Haji ada. Sebenarnya macam mana? Kajian telah dibuat sebanyak 80% umat Islam tak solat dekat Malaysia ni, 80%. Memang tak ada, satu tu je yang tinggal. Kita dapat zakat sebanyak 20 berapa bilion zakat, dapat zakat. Memang tengok enforcement dia. Tengok penguat kuasa dia. Tengok iklannya, kena bayar zakat, zakat menyucikan, masuk dalam radio, masuk dalam TV. Sembahyang mana? Bukan kata jangan buat, zakat teruskan. Maksudnya sembahyang mana? Satu je lagi yang tinggal, kenapa tak buat? Yang tu yang paling nombor 1 sepatutnya. Cukup dulu. Wallahualam, habis dah sampai stesen dah. Saya nak sampai kat situ aja. Sekejap nak tanda dulu. Memelihara dan setengah daripada kesempurnaan orang yang memelihara atas sembahyang atau memelihara segala jenis sembahyang sunat. Masuk sembahyang sunat habis. Ya. Tak boleh sembahyang jemaah tu biasanya Zuhur Asar kot. Ke semua? Okey. Macam mana? Macam ni. Ada dua jawapan. Yang pertama, bila sebut dalam satu qaryah tu, bila sebut qaryah, automatik tempat sembahyang Jumaat masjid. Lepas tu kawasan yang orang tu yang sembahyang di situ. Sebelum ada masjid lain. Ini masjid lain tu qaryah dia. Ini qaryah sini, yang orang sini datang sembahyang sini. Tak semestinya wajib sembahyang, boleh je gini mana. Cuma nak bagi tahu tu qaryah dia, jajahan masjid itu. Okey? Bila kata wajib, bila kata mesti ada sembahyang jemaah fardu kifayah tadi, qaryah tu lah. Tiba-tiba ada lagi surau-surau kecil yang kat tepi-tepi ni, itu tak ada masalah. Sebab yang ni yang besar. Itu satu pendapat yang utama. Tapi ada yang mengatakan tidak. Surau masjid juga mesti ada juga. Mesti 5 waktu juga. Yang tepi-tepi tu. Yang tepi-tepi ada pendapat kata gitu. Maka Imam Rafi'i jawab. Yang tadi pendapat Imam Nawawi fardu kifayah. Bila sebagian dia buat, yang lain tak payah. Yang buat tu yang besar tu, yang tempat sembahyang Jumaat tu. Itu yang dimaksudkan. Habis yang kecil-kecil tapi masih lagi dalam qaryah, tak kira, tak ada pun tak apa. Sebab dia sebagai backup aja. Okey? Dia bagi backup, kan? Tapi ada yang katakan tidak, tak boleh juga. Wah, backup tak backup, dah nama surau masjid kena sembahyang. Kalau tak ada jemaah kat situ, pemerintah wajib memerangi. Maka Imam Rafi'i jawab. Dia kata hukum berjemaah tadi tu bukan fardu kifayah tapi sunat muakkad. Maka ambil hukum sunat muakkad tu letak dekat situ. Jadi menang juga. Jadi hukum fardu kifayah letak dekat
masjid besar, masjid Qaryah, surah-surah kecil letak pendapat Imam Rafi'i iaitu sunat muakkad. Sunat muakkad ada. Kalau tak adalah rugilah sunat muakkad. Tapi bila sebut sunat tak berdosa. Sebaik ada. Memang kalau gitu memang masalah. Masalah kalau nak pakai Imam Nawawi semua. Sebab Pak Men kat bawah satu surau. Pak Men kat bawah satu surau. Kosong. Bukan Zuhur Asar, Maghrib Isyak kosong. Oh jam semua satu blok tu. Saya sekali. Tak apa, Imam Rafi'i. Dengan kita kena. Allahuakbar. Tangguh dulu. Kita sudahi dengan tasbih kafarah dan suratul subhanakallah. Ladzina